Seterusnya di muka surat 168, dalam muka surat 168 ini menceritakan kepada kita tentang ketokohan sultan yang terkenal pada zaman kerajaan Osmaniyah. Jadi pada kerajaan Osmaniyah ni ada 4 orang sultan yang terkenal. Jadi di muka surat 168 diberikan biodata ringkas berkenaan dengan Sultan Osman bin Urtugrul. Ya, Sultan Osman bin Urtugrul. Nama penuh dia Osman bin Urtugrul. Tarikh lahir 656 Hijrah bersamaan dengan 1258 Masihi. Tarikh mangkat 726 Hijrah bersamaan 1326 Masihi. Tempoh pemerintahan 27 tahun. Jawatan pemerintah pertama kerajaan Osmaniyah dan sumbangan baginda menyatukan wilayah Anatolia Selatan selepas ditinggalkan oleh Byzantine, mengisytiharkan kemerdekaan Anatolia daripada kerajaan Seljuk, dan yang ketiga mengasaskan kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Anatolia ni pada asalnya dikuasai oleh kerajaan Seljuk. Kerajaan Seljuk ni kerajaan Islam juga. Ya. Okey. Baik, kemudian seterusnya yang kedua, Murad I bin Urkhan. Okey, muka surat 169 ya. Nama penuhnya adalah Murad I bin Urkhan. Tarikh lahir 726 Hijrah bersamaan 1325 Masihi. Tarikh mangkat 791 Hijrah bersamaan 1388 Masihi. Tempoh pemerintahan 30 tahun. Jawatan pemerintah ketiga kerajaan Osmaniyah. Dia adalah pemerintah yang ketiga. Walaupun dia pemerintah yang ketiga, tapi dia adalah yang terkenal. Okey, sumbangannya yang pertama membentuk pasukan Janissary. Yang kedua memodernkan angkatan tentera laut. Dan yang ketiga menjadikan Edil sebagai ibu negara. Edil. Dia tukar pula pusat pemerintahan ya, kepada Edil. Itu sebab yang tadi tu yang masa dekat muka surat 166 kita dapati ada 4 pusat pemerintahan, iaitu yang pertama Sogut, kemudian ditukar kepada Bursa, dan yang ketiga Edil. Jika kamu perhatikan pada muka surat 169, ada dinyatakan berkenaan dengan Sultan Murad I telah menubuhkan satu pasukan yang dipanggil pasukan Janissary. Pasukan Janissary ini adalah pasukan tentera baru, tentera elit yang bertindak menjadi pengawal sultan dan keluarga sultan. Pengawal peribadi lah. Okey. Baik, seterusnya kita pergi pula ke muka surat 170. Di muka surat 170 ini dibincangkan berkenaan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Nama penuh Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Tarikh lahir 833 Hijrah bersamaan 1429 Masihi.
tarikh mangkat 886 Hijrah bersamaan 1481 Masihi, tempoh pemerintahan 31 tahun, jawatan pemerintah ketujuh Kerajaan Osmaniyah, dan sumbangannya yang pertama membuka kota Konstantinopel pada tahun 857 Hijrah bersamaan 1453 Masihi, menyatukan empayar di utara Balkan bagi mengelakkan serangan Hungary, dan yang ketiga mewakafkan Hagia Sophia sebagai masjid dan membina kompleks Al-Fatih. Itu berkenaan Sultan Muhammad Al-Fatih bin Murad II. Kemudian seterusnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Nama penuh Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I, tarikh lahir 900 Hijrah bersamaan 1494 Masihi, tarikh mangkat 974 Hijrah bersamaan 1566 Masihi, tempoh pemerintahan 48 tahun, jawatan pemerintah ke-10 Kerajaan Osmaniyah, sumbangan membuka Belgrade, membuka Algeria dan Tunisia, menyusun undang-undang yang dikenali sebagai Qanunami, mengadakan hubungan diplomatik dengan Perancis yang merupakan sebuah kuasa besar. Itu adalah berkenaan dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim I. Seterusnya di muka surat 172 adalah berkenaan dengan faktor kegemilangan Kerajaan Osmaniyah. Faktor kegemilangan ada 4, iaitu yang pertama pentadbiran, yang kedua keilmuan, yang ketiga sosial, dan yang keempat ketenteraan. Okey, kita pergi dahulu kepada pentadbiran. Pemerintah berperanan dengan berkesan sebagai ketua tentera, ketua agama dan hakim tertinggi. Yang kedua, pemerintah menyelaraskan pemerintahan dan keagamaan dibantu oleh pegawai pentadbiran. Yang ketiga, penguasaan laluan di antara benua Eropah dengan benua Asia apabila menguasai Selat Dardanelles dan Selat Bosporus. Itulah kejayaan dari segi pentadbiran. Yang kedua, kejayaan dari segi keilmuan. Menjadikan masjid sebagai pusat perkembangan ilmu sehingga mencapai kedudukan yang tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan, pembangunan falsafah, kesenian, seni bina dan teknikal. Yang kedua, menaik taraf dan membina institusi masjid seperti Masjid Kasbah di Algeria untuk merancangkan aktiviti keagamaan. Okey. Yang ketiga, dari segi bidang sosial, yang telah menyumbang kepada kegemilangan Kerajaan Osmaniyah. Okey, kita lihat dari segi sosial. Yang pertama, penjagaan kebajikan rakyat, menerusi bantuan kepada golongan yang memerlukan. Yang kedua, mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat. Yang ketiga, sistem wakaf yang sistematik meliputi aspek keperluan asas, pendidikan dan kesihatan. Kamu boleh nampak sistem wakaf ni memang sangat baik. Sebab tu dalam Islam sangat-sangat menggalakkan wakaf. Kerana wakaf ini salah satu cara orang-orang kaya membantu orang miskin. Tapi dia berbeza dengan bantuan zakat, derma dan sedekah.
Sebab wakaf ni dia lebih kepada harta yang kekal. Ya, suatu perkara, satu harta yang kekal seperti rumah, seperti bangunan, tanah, lebih kepada harta kekal. Jadi ada orang kaya yang akan mewakafkan bangunan misalnya, mewakafkan rumah misalnya kepada satu-satu institusi untuk digunakan untuk tujuan yang baik. Jadi kamu bayangkan jika ramai orang kaya yang mewakafkan bangunan, mewakafkan tanah misalnya, maka dengan ini tidak ada masalah. Orang-orang Islam yang susah, yang tidak ada kemampuan nak membeli kedai contohnya, nak buka sekolah, pengajian, tempat pengajian, ya, sebab nak beli sesebuah bangunan itu mahal. Jadi bila adanya orang kaya yang mewakafkan bangunan, maka selesailah masalah untuk membeli bangunan. Okey, boleh faham sistem wakaf. Okey, yang seterusnya, yang keempat, ketenteraan. Semangat jihad yang tinggi dalam kalangan tentera demi mempertahankan agama dan negara. Yang kedua, menjaga kebajikan tentera dengan menyelaras sistem kenaikan pangkat, imbuhan dan kelengkapan senjata. Jadi bidang ketenteraan ni pun satu bidang yang sangat-sangat penting kerana untuk menjaga keselamatan negara. Okey, seterusnya faktor kemerosotan Kerajaan Osmaniyah. Kerajaan Osmaniyah ini pun ada kelemahan, dan kelemahan-kelemahan inilah yang akhirnya menyebabkan kerajaan ini jatuh. Okey, yang pertama, teknologi ketenteraan yang ketinggalan berbanding dengan kuasa barat sehingga kalah dalam peperangan. Sebab pada masa di akhir-akhir era pemerintahan Kerajaan Osmaniyah, muncullah kuasa-kuasa barat yang mempunyai teknologi ketenteraan yang lebih hebat. Di akhir-akhir pemerintahan Kerajaan Osmaniyah ni, dalam masa yang sama munculnya kuasa-kuasa barat. Yang kedua, kemerosotan ekonomi dan beban hutang negara yang tinggi. Kemerosotan ekonomi dan menyebabkan negara berhutang. Yang ketiga, gerakan yang menuntut kemerdekaan daripada wilayah-wilayah menyebabkan negara tidak stabil. Apabila ekonomi negara merosot, maka adalah beberapa negeri-negeri yang berada di bawah naungan Kerajaan Osmaniyah ini mula menuntut kemerdekaan. Mereka tidak mahu lagi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Osmaniyah. Okey, yang keempat, kelemahan sistem pendidikan menyebabkan kekurangan tenaga mahir untuk membangunkan negara. Kelemahan sistem pendidikan. Bila ekonomi merosot, maka sistem pendidikan menjadi lemah. Kerana kemudahan sudah semakin berkurangan. Okey, yang kelima, persaingan politik dalaman istana dan perbuatan dalam kalangan putera-putera raja untuk mendapatkan kuasa. Kamu nampak poin yang kelima ni ya? Poin yang kelima ini berlakunya perpecahan dalaman. Perpecahan dalaman, di antara perpecahan dalaman yang berlaku adalah perebutan kuasa di kalangan putera-putera raja. Apabila anak-anak kepada pemerintah, anak kepada sultan, mereka ini misalnya seorang sultan itu dia mempunyai 3 orang putera. Jadi 3 orang putera. Jadi ketiga-tiga orang putera ini masing-masing berebut untuk mendapatkan kuasa untuk menjadi putera mahkota.
Sebab putera mahkota boleh menggantikan raja apabila raja mangkat. Jadi ketiga-tiga putera ini berebut untuk menjadi putera mahkota. Bila berebut, bergaduh. Sebab sesama 3 orang putera ini pun masing-masing ada penyokong masing-masing. Jadi bila ada penyokong masing-masing, maka bergaduhlah. Bila bergaduh saja, bila tidak bersatu saja, maka mudahlah musuh daripada luar untuk merosakkan sesebuah pemerintahan. Nampak di sini. Jadi pengajaran dia, kita kena bersatu padu. Kita jangan biarkan ada unsur-unsur perpecahan. Seterusnya di muka surat 174, iktibar daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Sebagai umat Islam, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memperbanyak penerokaan ilmu agar mampu bersaing di peringkat antarabangsa. Yang ketiga, kita hendaklah sentiasa menghayati semangat cinta akan negara agar rela berkorban mempertahankannya daripada serangan musuh. Yang keempat, kita hendaklah sentiasa berpegang pada ajaran Islam supaya hidup diberkati Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kita hendaklah menolak campur tangan asing untuk menjaga kedaulatan negara.